Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini cikgu akan cuba bincangkan bab yang ketiga, iaitu nutrisi. Jadi nutrisi ni ada dalam buku teks tingkatan 2 sains muka surat 44. Jadi sebagai rujukan kamu lah, muka surat 44. 44 tu dia tajuk je lah. Bolehlah baca, ada tu makanan angkasawan kan. Jadi kamu baca lah. Cikgu tak naklah bacakan untuk kamu tu. Ada makanan angkasawan. Lepas tu dia ada kelas makanan. Jadi dalam nutrisi ini dia ada kelas makanan. Terdapat 7 kelas makanan. Jadi kalau muka surat 46 di kata apa, carta ke, dia rajah 3.1 tu, kamu bilang ada 2, 4, 6, 7 kelas makanan, iaitu melibatkan karbohidrat. Kat sini nombor 1 karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, minerals. Satu lagi tak ada pelawas sebenarnya. Mana pelawas cikgu? Tak ada pelawas. Nombor 7 pelawas. Jadi pelawas ni dia fiber lah, ataupun dia serat yang datang daripada sayur-sayuran selalunya. Kita pergi kepada karbohidrat dulu. Jadi karbohidrat ni, apa fungsi paling utama karbohidrat? Adalah untuk membekalkan tenaga. Membekalkan tenaga. Tenaga ni apa? Tenaga ni yang membolehkan kita bercakap contohnya. Sekarang ni kamu dengar cikgu cakap kan? Jadi dengan adanya tenaga tu yang menyebabkan kamu boleh dengar. Sebab tu ada setengah orang, bila tenaga dia sangat-sangat rendah, dia rasa macam malas dia nak buat apa-apa. Dia nak dengar pun malas, dia nak buka mata pun malas. Sebab apa? Sebab dia tak bertenaga. Jadi kalau tak bertenaga ni, antara yang paling mudah sekali untuk bekalkan tenaga ni, makanlah. Makan apa? Makan karbohidrat. Jadi karbohidrat ni adalah salah satu kelas makanan yang membekalkan tenaga cukup-cukup efisien, cukup-cukup bagus kepada tubuh badan. Contohnya kita ada kanji, glikogen, selulosa. Okay, selalunya yang inilah kamu makan kan, iaitu kanji. Dia ada pada beras. Beras tu kamu masak jadi nasi lah. Ada pada tepung. Tepung tu kamu ulikan, buat dough, jadi roti, jadi cucur. Jadi kamu makan ada asas dia karbohidrat. Kemudian seterusnya kita ada protein. Jadi protein ni adalah untuk pertumbuhan sel dan tisu baru. Waktu tingkatan 1 dulu kamu ada belajar tentang sel. Jadi sel tu sebenarnya adalah unit asas bagi kehidupan. Jadi yang paling kecil sekali dekat tubuh badan manusia yang membina kita punya organ, membina kita punya tangan, telinga, hidung ni adalah sel. Nanti ada video tentang sel tu, kamu boleh tengok lah. Jadi dia yang membina sel dan tisu baru. Maksudnya untuk kamu punya tumbesaran kan. Contoh adik kamu umur dia 3 tahun. Dia berat dia, contohlah cikgu tak tahulah ya, berat adik kamu berapa, mungkinlah 10 kg. Jadi dengan 10 kg tu, lagi 5 tahun dia naik lagi 30 kg. Jadi 40 berat dia, 40 kg berat dia. Jadi macam mana boleh berlaku pertumbuhan tu? Berlaku pertumbuhan sel dan tisu baru disebabkan dia makan protein lah. Okay. Protein juga adalah untuk baiki tisu yang rosak, sel yang rosak. Kenapa tisu ni dia boleh rosak? Kadang-kadang disebabkan oleh luka. Kamu berjalan dekat luar kan, petang-petang kamu berjalan dekat luar, tiba-tiba kamu terjatuh atau tersepak batu, kamu jatuh. Bila jatuh, kamu tahan badan kamu tu dengan lutut kamu. Jadi seluar kamu koyak, lutut kamu pun koyak atau berdarah. Macam mana dia boleh berdarah? Sebab ada tisu yang terluka, terkoyak, membuka salur darah. Kemungkinan kapilari darah ataupun salur darah lah, arteri atau vena, yang menyebabkan ada tisu rosak di situ. Ada sel yang rosak. Jadi untuk gantikan sel yang rosak tu, dia perlukan unit asas, bahan asas dia adalah protein. Contohnya macam kamu nak buat roti. Jadi nak buat roti, perkara yang asas ada dalam roti tu adalah tepung.
Selain tu kena masuk yeast, kena masuk air, kena masuk garam, kena masuk gula. Tapi yang paling utama sekali adalah tepung. Sama juga untuk buat sel ni, nak bagi sel tu bertumbuh jadi banyak, ganti balik sel yang dah rosak tu, dia kena, bahan utama dia ada protein. Kemudian dia juga adalah bahan untuk sintesis enzim, hormon, antibody. Jadi enzim ni apa? Enzim ni adalah untuk proses pencernaan. Jadi kita akan tengoklah, belajar contoh-contoh enzim yang ada tubuh badan hasilkan. Jadi enzim ni akan bantu untuk pecahkan makanan yang dalam keadaan yang besar tu kepada molekul-molekul yang paling ringkas. Contohnya macam kanji, karbohidrat. Karbohidrat ni, enzim yang pecahkan karbohidrat kita ada maltase. Okey, maltase. Maltase tu dia ni jugalah yang paling utama sekali, amylase sebenarnya. Minta maaf ya, amylase. Amylase ni ada dekat dalam mulut. Jadi ke air liur kamu tu, kalau kamu tak percaya ada air liur, ada amylase tu, ada eksperimen yang boleh dibuat dekat sekolah lah. Jadi air liur kamu tu yang kamu telan sekarang ni, air liur tu dia ada enzim, dipanggil sebagai enzim amylase. Jadi enzim amylase ni akan pecahkan karbohidrat menjadi gula. Menjadi gula. Jadi maksudnya dekat nasi yang kamu makan tu sebenarnya gula, molekul-molekul ringkas dia adalah gula. Gula ni apa? Gula tu yang manis tu kan. Kamu kat dapur kamu ada yang bentuk kristal-kristal tu kan. Hablu-hablu gula tu dia manis. Tapi kamu makan nasi ni kamu tak rasa manis. Boleh ya? Jadi enzim dia akan hasilkan enzim daripada protein. Kemudian kita ada hormon dan kita ada juga antibody. Hormon ni untuk banyak macam lah. Okay. Ada bab tingkatan 3 cikgu ada ajar tentang hormon ni. Kemudian antibody. Jadi antibody kat mana ya? Ada tak dalam silibus kamu tentang antibody? Ada bab kesihatan, bab yang keempat. Dia ada cerita tentang antibody. Nanti kita masuk dan cuba fahamkanlah. Kemudian kita ada lemak. Lemak adalah sumber simpanan tenaga. Jadi lemak ni dia punya simpanan tenaga dia lagi besar berbanding karbohidrat. Jadi dengan kuantiti yang kecil saja dia dah sama level dengan kuantiti yang banyak karbohidrat. Maksudnya lemak tu dia boleh membekalkan tenaga 3-4 kali ganda, 2-3 kali ganda lagi banyak berbanding dengan karbohidrat. Dia disimpan di dalam adipose tisu adipose. Dekat mana tisu adipose ni? Bawah kulit lah selalunya, di epidermis. Kemudian dia akan kekalkan suhu badan, akan lindungi organ seperti jantung dan ginjal. Jadi antara fungsi lemak ni dia akan kekalkan suhu badan. Maksudnya suhu badan akan susah nak berubah. Okey. Disebabkan oleh persekitaran tu dia bagus untuk menyimpan haba. Dia penebat kan? Bukan sorry. Penebat. Susah environment ni nak mempengaruhi dia. Sebab penebat tu dia takkan terkesan oleh persekitaran. Kamu belajar fizik kan, konduktor ada dalam sains ni juga ada yang bab fizik sebenarnya. Kalau konduktor tu dia senang nak mengalirkan haba. Okey, jadi lemak ni dia akan memastikan suhu badan tu kekal. Seterusnya dia akan lindungi organ badan seperti jantung dan ginjal. Jadi jantung, ginjal, ada organ-organ lain akan dilindungi oleh lemak. Kalau kamu makan ayam kan, cuba kamu tengok dekat dia punya pedal ayam. Kalau nak dekat keliling pedal tu ada lemak-lemak yang kamu nak kena buang supaya nanti kamu boleh goreng dia kan. Saya tak pastilah ada orang tak buang ke. Kat jantung pun sama juga. Jantung yang kecil tu kalau kamu basuh ayam kan, ada jantung dia tu, kamu tengok ada macam lemak-lemak dekat kawasan jantung tu. Jadi dia akan lindungi organ sebenarnya seperti jantung dan ginjal. Kemudian ada jenis vitamin yang larut lemak. Terpadam pula. Jadi kita ada vitamin yang larut lemak. Contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Dia bukan vitamin adik ya. Tak ada dalam dunia ni nama vitamin adik, tak ada. Nanti kalau vitamin adik ada, vitamin abang pula lah.
vitamin ayah, vitamin ibu, tak. Dia vitamin tu asing-asing. Contohnya vitamin vitamin D, vitamin E, vitamin K. Yang ni larut lemak. Larut ni maksudnya apa? Macam kita ada air, kamu bubuh garam dalam air tu. Kemudian kamu kacau. Bila kamu dah kacau, kamu tengok akan hilang garam tu. Atau kamu letak gula dalam air kan, kamu kacau dia, gula tu, kristal gula tu akan hilang. Dia melarut dalam air. Sama jugalah. Maksudnya, kalau kita letakkan vitamin A ni dalam larutan lemak ni, dia akan hilanglah. Dia boleh melarut. Dia boleh bersebati dengan. Dia boleh bercampur dengan. Jadi ada benda yang dia tak boleh melarut. Contohnya kamu letak air dengan minyak. Dia boleh larut tak? Tak boleh. Minyak tu akan lagi tinggi berbanding air. Air tu ketupatan dia lagi berat berbanding minyak. Minyak akan terapung atas air. Seterusnya kita ada air. Baru cerita tadi kan. Air ni akan mengangkut makanan tercerna. Air ni adalah salah satu yang membantu dalam pengangkutan bahan di dalam kita punya tubuh badan. Jadi sebab tu dalam darah kita ada majoriti ni adalah kuantiti air. Jadi dalam darah tu sebenarnya paling banyak adalah air lah. Cikgu tak ingat lah. Contohnya macam darah, kita ada 100% kan darah. 55% adalah plasma, 45% adalah komponen sel. Dalam 55% plasma tu, 90%, ada yang tu buku kata 89%, ada buku kata 91%. Maksudnya lebih kurang 90% tu adalah air. Maksudnya majoriti daripada darah tu sendiri adalah air. Jadi air ni fungsi dia apa? Sebab dia mudah nak melarutkan bahan dalam air tu. Jadi dia boleh nak mengangkut bahan-bahan ni untuk bergerak di dalam badan manusia ni. Jadi bahan-bahan boleh terlarut dalam air dan boleh diangkut pergi ke tempat-tempat lain. Sebab tu dia mengangkut makanan tercerna. Makanan tercerna ni contohnya macam kita ada protein. Kita makan protein. Kamu makan daging contohnya. Daging kamu kunyah di mulut. Kemudian daging itu akan masuk ke esophagus, akan bergerak ke perut. Jadi dekat perut tu akan ada pencernaan oleh pepsin contohnya. Pepsin akan mencernakan protein jadi polipeptide. Kemudian masuk ke dalam duodenum. Dekat duodenum pula ada lagi pencernaan protein oleh enzim protease. Protein akan pecahkan polipeptide jadi dipeptida. Kemudian dipecah lagi oleh protease juga di usus kecil. Dipeptida dipecahkan jadi amino acid. Jadi amino acid itu yang akan dibawa oleh darah untuk dihantar pergi ke sel. Sel nak buat apa amino acid ni? Jadi dia akan gunalah untuk hasilkan sel yang baru ke. Apa sajalah dia nak guna kan. Okey. Jadi makanan tercerna dibawa oleh air itu sendiri. Kemudian dia akan bawa gas respirasi. Sebagai contoh karbon dioksida, oksigen. Jadi karbon dioksida ni adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sel. Jadi sel akan hasilkan karbon dioksida untuk dibuang oleh tubuh badan. Jadi karbon dioksida akan keluar daripada sel dan dia akan masuk ke dalam salur darah. Jadi dia akan bercampur dengan air inilah. Jadi air akan angkut karbon dioksida untuk dimasukkan ke peparu. Kemudian akan dikeluarkan dalam hembusan nafas. Nafas yang dihembus. Jadi maksudnya bila kamu hembus nafas tu, karbon dioksida sebenarnya keluar. Memanglah tak nampak CO2 tulis dekat udara ni kan. Tapi sebenarnya dia keluar lah. Kemudian oksigen akan masuk. Oksigen masuk bila kamu tarik nafas. Jadi dia pergi ke peparu. Di peparu akan berlaku pertukaran gas. Oksigen tu akan masuk ke darah. Jadi darah tu akan mengangkut oksigen tu lah. Dia adalah proses detail dia. Tak salah. Bab berapa? Bab ketan 3 ada tentang respirasi. Kamu pergi tengok lah. Kemudian dia akan angkut juga bahan kumuh. Contohnya bahan kumuh. Bolehlah bahan kumuh nak diangkut oleh air. Seterusnya air melarutkan bahan kimia. Dah cerita tadi larut. Sebab tu air dikenali sebagai pelarut universal. Sebab banyak benda boleh dilarutkan oleh air. Dia juga adalah medium untuk tindak balas biokimia. Contohnya sitoplasma. Sitoplasma ni yang ada dalam sel.
Jadi sitoplasma ni dia banyak kuantiti dia ataupun kandungan dia adalah air. Kalau macam dekat tumbuhan, air banyak dalam vakul. Adakah vakul kamu belajar ya? Ada rasanya vakul. Cikgu pun tak ingat lah. Kemudian pastinya dia dalam bahan asas untuk pembentukan mucus. Mucus ni yang melekit-melekit tu kan, yang keluar daripada badan kamu tu. Jadi antara fungsi utama mucus ni sebenarnya untuk memerangkap habuk, memerangkap mikroorganisma yang masuk ke dalam badan. Dan mucus juga dia ada enzim-enzim lah yang untuk memusnahkan bakteria mikroorganisma ni. Jadi bila dah perangkap, antara komponen utama dia adalah air. Ya, komponen utama bagi mucus tu adalah air. Kamu pun tahu kan, kalau kamu buang kahak kamu tu kan, dia melekit-melekit, dia berlendir, dia berair kan. Ada air lah maksudnya. Bukan benda sesuatu yang kering. Kemudian air juga akan kawal suhu badan, kawal atur suhu badan. Sebab apa dia kawal atur suhu badan? Air ni adalah satu muatan haba yang bagus lah. Maksudnya dia memerlukan suhu yang tinggi untuk ubah dia punya suhu lah. Jadi maksudnya persekitaran tu dia mesti ada suhu yang tinggi, kemudian barulah dia memberi kesan kepada suhu air tu. Kemudian ada vitamin. Jadi vitamin ni diperlukan dalam kuantiti yang sedikit lah. Nanti kita akan tengok lah vitamin ni kan, kita nak, bukan nanti lah, sekarang lah. Vitamin ni ada dalam muka surat 49. Jadi vitamin muka surat 49 ada kotak tu kan. Ya, ada kotak tu, muka surat 49, jadual 3.1. Jadual 3.1. Jadi di jadual tu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Boleh ya? Kita pergi dulu kepada vitamin A. Kalau dalam jadual tu lagi mudah nak tengok lah. Kalau cikgu buat ni macam susah sikit kan. Tapi ni cek sini yang cikgu mampu, kita tak upaya lah. Vitamin A, sumber dia daripada susu kuning pula, susu kuning telur, minyak ikan, ada dalam tu kan. Kemudian kepentingan dia apa? Untuk memelihara kesihatan kulit, dia pelihara kulit. Kemudian untuk mata pula, penglihatan waktu malam. Okay, penglihatan waktu malam. Kalau kurang ambil vitamin A ni, apa jadi? Dia menyebabkan rabun malam, penyakit kulit. Kemudian kita pergi vitamin B. Ini tak upaya lah ya. Memang banyak, tapi kamu belajar kan, kamulah kena ingat. Cikgu tak ingat sebenarnya. Manalah cikgu nak ingat vitamin A tu, B, C, D. Lagipun ini bukan betul-betul bidang cikgu. Lagipun cikgu bukan nak ambil exam. Cikgu tak ambil exam bulanan, tak ambil exam untuk PT3. Jadi tak ada kepentingan cikgu nak ingat, sebab nak ajar kamu sahaja, just bagi direction sajalah. Yang ini kamu perlu ingat. Kemudian vitamin B. Vitamin B ni sumber dia daripada yeast, hati, telur. Dia adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf. Sistem saraf ni apa? Sistem saraf ni yang melibatkan kamu sedar apa yang berlaku di sekeliling. Sekarang ni kamu dengar cikgu cakap kan? Jadi sistem saraf lah yang menyebabkan kamu boleh dengar cikgu cakap dan kamu boleh faham cikgu cakap ni. Sistem saraf. Dia bukan sistem lain ya. Sistem saraf yang menyebabkan kamu boleh dengar, kamu boleh faham, dan dia melibatkan penghantaran maklumat dalam bentuk impas saraf. Penghantaran maklumat dalam bentuk impas saraf. Kemudian dia juga terlibat dalam pembentukan sel darah merah. Apa penyakit kalau dia kurang ambil vitamin B ni? Berry. Kamu boleh google lah, cikgu pun tak ingat penyakit berry ni apa. Kemudian kita ada anemia. Anemia ni dia kurang darah merah. Okay?
Dia kurang darah merah. Jadi orang tu kemungkinan akan pucat. Sebab apa? Sebab dia kurang oksigen nak dihantar ke seluruh tubuh badan. Kemungkinan dia akan cepat pengsan, dia penat, dia letih. Itu untuk vitamin B. Seterusnya kita pergi kepada vitamin C. Tak boleh. Highlight ni lah, vitamin C. Jadi vitamin C ni boleh kita ambil daripada buah-buahan. Selalu dengar kan vitamin C. Sayur-sayuran pun ada lah vitamin C. Okey. Ada dalam buku teks kamu ni, kamu cuba tengok lah. Kemudian vitamin C ni bagus untuk melawan jangkitan penyakit. Okey, untuk ketahanan badan lah. Jadi baguslah untuk makan buah. Siapa yang tak suka makan buah tu, sekali-sekala, seminggu sekali ke kan, seminggu 2 kali ke, cubalah makan buah ataupun buat jus. Okey. Kemudian dia untuk memelihara kesihatan gusi dan mulut. Jadi kulit pun bagus vitamin C ni. Sebab tu ada setengah orang dia buat rawatan vitamin C dekat kulit dia. Ada orang dia cucuk botox kan kat kulit kan bagi tegang. Ada orang dia cucuk vitamin C. Maksudnya dia terus hantar supply vitamin C. Cikgu tak tahulah berkesan ke tak ya. Cikgu bukan dermatologis. Jadi tak pasti sangat betapa bagusnya perkara tu atau tidak, tak tahu. Tapi memang ada orang buat cucuk vitamin C dekat kulit dia. Jadi kat sini pun dia beritahu ni nota tambahan lah. Bagus untuk kulit, gigi dan gusi. Jadi kalau kekurangan vitamin C ni boleh menyebabkan penyakit scurvy. Scurvy ni gusi berdarah. Jadi scurvy ni dia terkenal lah dulu zaman pengembaraan. Kamu tengok Pirate of Caribbean kan, kamu tengok orang yang Pirate of Caribbean tu gigi dia busuk, kotor, gelap, kotor, hitam. Okay? Dan gusi dia selalu berdarah. Sebab apa? Sebab dia orang ni duduk atas kapal. Manalah dia orang nak dapat vitamin C? Susah nak dapat vitamin C. Sebab apa? Atas kapal mana nak tanam pokok buah-buahan ni? Jadi dia tak makan buah sangat. Jadi itu yang menyebabkan gusi dia selalu berdarah. Sebab apa? Orang yang duduk berlayar ni kadang-kadang dia duduk atas kapal pelayaran itu 6 bulan, 1 tahun. Dia berhenti sekejap je kadang-kadang dia jumpa pulau tu kan. Buat lagi kat pulau tu tak ada buah pula. Jadi dia tak makan jugalah buah-buahan yang menyebabkan gusi dia berdarah. Yang dikatakan penyakit scurvy. Seterusnya kita ada vitamin D. Jadi vitamin D ni penyerapan dia, kita pergi dulu kepada apa makanan dia. Jadi makanan dia ni ada mentega lah, kamu buka roti tu kan, telur, minyak ikan, selalu yang terkenal minyak ikan kod kan. Cikgu pun tak makan minyak ikan kod ni, tak pernah rasa pun nak terbeli. Kemudian cahaya matahari. Jadi cahaya matahari pun ada vitamin D. Ya, apa fungsi vitamin D ni? Untuk penyerapan kalsium dan fosforus. Okey. Jadi kalsium dan fosforus ni adalah dua nutrien utama penting untuk tulang. Jadi tulang ni dia sangat memerlukan kalsium dan fosforus. Kalau dia tidak ada kalsium dan fosforus, tulang tu kemungkinan mudah patah. Jadi mudah patah ni patah tulang kan. Tak terbayang lah kita ni kalau patah tulang. Memang teramat-amat sakit lah. Jadi kalsium dan fosforus dibantu penyerapannya di tulang oleh vitamin D. Okey. Kalau dalam buku teks kamu ni dia hanya tulis membantu dalam penyerapan kalsium. Yang cikgu ambil sikit daripada buku rujukan. Tapi tak apalah, kamu ikut buku teks pun dah cukup dah. Tak payah yang lebih-lebih ni. Buat pening kepala je. Kemudian dia akan menguatkan enamel gigi. Enamel ni adalah struktur gigi itulah. Okay, struktur gigi tu akan kuat struktur gigi tu. Kalau kat sini cikgu tulis bentuk tulang dan gigi. Dia kuatkan lah. Kemudian untuk memelihara kesihatan kulit. Bagus untuk kulit juga. Sebab tu ada Mak Saleh kadang-kadang kamu nampak dia berjemur kat tengah-tengah panas tu kan. Kat tepi-tepi pantai tu supaya dah dapat vitamin D. Okay, vitamin D. Cikgu tak pastilah betapa berkesannya benda tu. Sebab orang Melayu jaranglah nak buat. Okay, duduk kat pantai, berjemur tu orang Melayu kita tak buat lah. Sebab apa? Kita punya cahaya matahari ni sepanjang tahun banyak. Boleh dikatakan memang banyak lah.
Kemudian kita ada vitamin E. Apa penyakit yang kalau kekurangan vitamin D? Kalau dalam buku teks tu ditulis ricket. Ni ricket. Ricket pun cikgu tak ingat lah macam mana keadaan dia. Dia ada keadaan-keadaan orang yang kena ricket ni. Cikgu tak pasti sama ada dia ada masalah dengan tulang dia ke, tulang dia jadi lembut ke. Sebab kadang-kadang bertukar-tukar. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi sakit lah. Gigi tu sakit. Kemudian penyakit kulit. Seterusnya kita ada vitamin E. Vitamin E, bijirin, sayur-sayuran hijau. Itu sumber dia. Jadi kamu nak dapatkan vitamin E, bijiran, sayur. Ada setengah-setengah orang, dia memang dah tak suka makan buah-buahan, tak suka makan sayur-sayuran. Jadi, kalau dia dah tahu dia tak suka tu, maksudnya kalau dia belajar bab nutrisi ni, dia tahu tubuh badan dia akan kekurangan vitamin tu. Jadi, bila tubuh badan dia kekurangan vitamin tu, dia makanlah suplemen. Suplemen tu nak beli dekat mana? Beli dekat farmasi. Jadi, doktor ada jual vitamin C ada, vitamin B kompleks ada. Jadi, boleh diambil secara terus, okey, vitamin-vitamin tu. Tak pun kalau betul kamu ada masalah tertentu, iaitu daripada kesan kekurangan ni, mestilah mak ayah kamu bawa pergi jumpa doktor kan. Jadi bila bawa jumpa doktor, doktor akan diagnose, kemudian kamu kena anemia. Jadi bila kena anemia, doktor bagilah suplemen-suplemen tambahan untuk tingkatkan darah merah kamu. Cikgu harap kamu faham lah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih dan kurang dia macam tu. Jadi ada bijiran dan sayur hijau. Sayur hijau. Dalam buku tu dia tulis sayur hijau. Kita ikut buku teks lah. Kamu janganlah pening-pening kepala. Kamu kadang terbaca daripada buku rujukan kan. Banyak sangat buku rujukan tu. Tak payah. Ikut je buku teks. Buku teks adalah sumber rujukan utama dan paling penting sekali. Seterusnya kita ada vitamin K. Jadi vitamin K ni boleh diambil daripada susu, kuning, telur. Okey, kemudian minyak ikan. Susu, minyak ikan, kuning, telur. Jadi dia membantu dalam darah tu lambat membeku pula. Bukan mempercepatkan. Dia membantu dalam pembekuan darah. Jadi vitamin K ni akan bantu untuk pembekuan darah. Apa maksud pembekuan darah ni? Jadi bila kamu terluka tu darah mengalir keluar kan. Jadi bila darah mengalir keluar, kamu nak balik rumah. Dalam proses nak balik rumah tu, tiba-tiba darah tu dah berhenti mengalir keluar, dia dah mengeras kat situ. Ni kalau luka kecil lah. Kamu kalau luka sampai putus tangan tu, memang darah tu tak berhenti mengalir lah. Tapi kalau luka sikit, darah tu keluar pun sikit, lama-lama dia tak keluar dah, dia dah mula mengering. Mula membeku darah tu disebabkan oleh pembekuan darah dibantu oleh vitamin K. Kemudian apa kesan kekurangan dia? Ni kesan kekurangannya. Ni kesan kekurangan. K lah kesan kekurangan. Kalau dah kurang vitamin K, dah nama pun vitamin K tu membantu dalam pembekuan darah, dah kurang, maksudnya darah tu akan lambat membeku. Jadi kita boleh dapat daripada susu, minyak ikan, kuning telur. Seterusnya kita ada pelawas sebenarnya ya. Cikgu pergi dululah pelawas ya sebelum cikgu pergi minerals. Jadi pelawas. Pelawas ni muka surat 49. Jadi pelawas terdiri daripada selulosa. Jadi pelawas sangat penting untuk merangsang peristalsis. Nanti kita akan tengok apa maksud peristalsis. Peristalsis kita tengok yang proses yang mendalam dia lah kat mana dia berlaku. Cuma cikgu nak cerita ni, peristalsis ni dia membantu dalam menolak makanan yang ada dalam salur pencernaan kita untuk bergerak sepanjang salur pencernaan. Jadi dia akan ada pengecutan dan pengendoran. Dia ada otot-otot dia lah. Okay? Daripada esophagus, usus kecil, usus besar, dia ada peristalsis. Kemudian peristalsis ni antara fungsi penting dia, dia akan mengekalkan air pada najis. Najis ni apa? Tai lah. Yang kamu pagi-pagi buang tu kan. Tak kira lah ada orang dia buang pagi, ada orang buang tengah hari, ada buang malam. Kita rasa kita nak buang, kita buang lah. Jadi pelawas ni, fiber ni dia bagus untuk mengekalkan air pada najis. Jadi bila air kekal pada najis tu akan senang nak keluar.
Jadi bila senang nak keluar, tak ada masalah sangat lah. Tapi ada setengah orang, dia tak suka makan sayur-sayuran ni. Jadi bila dia tak suka makan sayur-sayuran, menyebabkan najis tu kemungkinan akan keras. Dan keras dia tu kadang-kadang boleh sekeras batu. Bayangkanlah batu dalam usus besar kamu, dalam rektum, dalam punggung kamu tu ada batu. Kamu rasa senang ke susah nak keluarkan? Susah. Jadi susah ni kadang-kadang cikgu ada dengar orang yang kena penyakit iaitu dipanggil sebagai sembelit, ambil masa 2-3 jam duduk kat toilet tu untuk najis tu ditolak keluar. Cukup-cukup lama lah. Jadi kena makanlah sayur-sayuran. Kalau kamu tak minat makan sayur-sayuran, boleh makan oat. Oat tu ada fiber lah. Kemudian kita masuk kepada mineral. Mineral ni muka surat 50. Okey, mineral muka surat 50. Kotak dia tu kan. Jadual 3.2. Kita dah masuk mineral. Okey, mineral muka surat 50, jadual 3.2. Cikgu tulis kat kamu. Muka surat 50, jadual 3.2. Jadi mineral ni apa? Sebaitan organik yang tidak membekalkan tenaga. Jadi dia tidak membekalkan tenaga. Apa yang membekalkan tenaga? Karbohidrat, lemak. Okey. Tetapi diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk kekal sihat. Dia sama macam vitamin, kuantiti sedikit. Tapi dia adalah sebaitan organik. Kita pergi yang pertama, kalsium. Dalam buku tu ada, buku teks pun ada kalsium juga. Apa sumber dia? Sumber dia susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran. Okey, susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran hijau. Kepentingan dia untuk bantu pembekuan darah, kuatkan gigi dan tulang. Kan kita dengar apa iklan Enlin kan, iklan susu selalu sebut tentang tulang-tulang kan. Jadi dengan kita ambilnya kalsium ni, dia membantu tulang kita lah. Tak mudah patah, tak mudah rapuh. Kalsium juga membantu dalam pembekuan darah. Jadi bantu dalam pembekuan darah, kuat gigi dan tulang. Kalau orang yang kurang ambil kalsium ni, dia boleh kena penyakit riket. Jadi riket ni mesti berkait dengan tulang jugalah. Jadi kamu boleh google lah, type lah kat Google tu apa riket. Kemudian osteoporosis. Ni selalu dengar orang tua-tua, tambah-tambah yang perempuan yang menopause lah, selalu dia ada berkait dengan osteoporosis ni. Tulang dia rapuh. Bila tulang rapuh, dia terjatuh, tulang tu akan mudah patah. Jadi kalsium bila kurang, dia akan menyebabkan tulang bermasalah lah. Seterusnya kita ada natrium. Dalam buku tu yang kedua adalah natrium. Cikgu pergilah natrium ya. Ini yang pertama. Yang kedua natrium. Natrium boleh ambil daripada garam, daging dan telur. Okay, garam, daging dan telur. Natrium kan, natrium klorid, garam lah, masin rasanya. Jadi garam ni atau natrium ni penting untuk pelihara fungsi sistem saraf. Dia untuk sistem saraf. Sistem saraf ni cikgu ada sebut tadi untuk hantar maklumat pergi ke otak, dan otak hantar balik maklumat pergi ke otak-otak kita. Kita nak buat apa? Contoh kamu nak buat apa? Kamu nak pergi ke toilet. Kamu kena berjalan pergi ke toilet. Kamu nak berjalan tu, kamu kena angkat badan kamu, angkat punggung kamu. Jadi proses nak angkat tu, dia memerlukan otak tu kena bergerak. Otak tu nak bergerak, dia kena dapat maklumat daripada otak. Jadi tak boleh sesuka hati dia gerak tak. Jadi selalunya tubuh badan ni, bukan selalunya, semestinya tubuh badan ni dikawal oleh otak. Otak akan kawal. Sama ada kamu sedar atau tidak sedar, kamu kawal atau tidak kawal, tu semua dalam pengetahuan otak. Boleh ya, natrium. Seterusnya kita ada besi. Okey. Ferrum lah besi kan. Besi ini kita boleh dapat daripada hati dan daging. Ada setengah orang tak makan hati pun tak apalah. Boleh makan daging. Tak salah cikgu, sayur bayam pun banyak besi ni. Sayur bayam. Kan siapa yang suka makan sayur bayam ni, Popeye kan. Dia kalau makan sayur bayam terus bertenaga dia. Jadi besi ini adalah untuk bina hemoglobin. Jadi hemoglobin ni ada di mana? Ada di sel darah merah. Hemoglobin ada di sel darah merah. Satu sel darah merah
darah merah ada lebih kurang 250 juta hemoglobin. Ada buku kata 200 juta. Cikgu cari dalam buku teks kamu tak jumpa, ataupun cikgu tak ingat. Tak apalah, lebih kurang lah. Kalau kamu rasa salah, kamu betulkanlah apa ikut yang kamu yang rasa betul tu. Tak ada masalah. Cikgu pun bukannya semua betul ya. Tambah-tambah cikgu tak jawab exam ni, lagilah cikgu tak rasa nak konkretkan, nak kukuhkan ingatan tu. Kalau cikgu jawab exam lain lah. Sebab tu cikgu punya sign dulu cikgu sign PMR, dapat A. Lagi untuk sign. Lepas tu ambil biology pun A. Jadi kamu yang nak exam ni, nak tak nak, kamu kena pastikan maklumat yang kamu ada tu betul. Jadi satu sel darah merah ada lebih kurang 250 juta hemoglobin. Boleh ya? Jadi maksudnya hemoglobin tu kecil, dia ada dalam sel darah merah. Jadi boleh dapat di mana sel darah merah ni? Dia boleh dapat daripada kita makan. Boleh dapat sel darah merah pula. Boleh dapat besi. Okey, bukan besi yang kat luar ni, yang kamu nampak kat tombol pintu kamu, dekat rumah kamu, bukan besi yang itu, besi yang datang daripada makanan ni. Jadi besi-besi ni bagus untuk bina hemoglobin yang ada dalam sel darah merah. Boleh kamu ambil daripada mana? Hati, daging, sayur bayam. Tapi kalau kurang ambil mineral besi ni, akan menyebabkan anemia. Anemia ni selalunya ada kurang darah merah lah. Seterusnya kita ada iodine. Okey, iodine ni nombor, besi ni nombor 3 tadi, iodine nombor 4. Jadi iodine ni adalah untuk kita pergi dulu kepada sumber dia. Sumber dia adalah makanan laut, buah-buahan. Bosan sikit lah ya. Tak payahlah, benda dah ada dalam silibus kamu. Cikgu terang aja lah. Kalau kamu rasa macam tak nak dengar lah, kamu skip lah, pergilah kepada next topik pula, subtopik yang lain. Tapi cikgu pergilah satu persatu ya. Jadi iodine ni datang dia boleh diambil, boleh dapat daripada makanan laut, buah-buahan. Okay, makanan laut dan buah-buahan. Dia adalah penting untuk sintesis hormon dalam kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ni ada dekat leher. Jadi dia akan sintesis hormon. Hormon di leher tu dia ada kelenjar yang akan sintesis hormon. Hormon ni akan ada dalam fungsi badan lah. Dalam fungsi badan, ada dalam bab tingkatan 3 nanti kamu belajar tentang hormon ni. Kalau kekurangan hormon ni menyebabkan goiter. Goiter ni macam seolah-olah kebengkakan, bengkak pada leher kamu, di pipi kamu ke, goiter. Seterusnya kita ada fosforus. Kalau ikut buku teks lah ya, nombor 5 buku teks. Jadi fosforus membina tulang dan gigi yang kuat. Jadi fungsi fosforus ni untuk membina tulang dan gigi yang kuat. Kan tulang kan, tadi cikgu sebut kalsium dengan fosforus ni selalunya dia melibatkan tulang. Jadi lain daripada tu, dia membentuk asid nukleik. Asid nukleik ni contohnya adalah RNA dan DNA. RNA dan DNA. Boleh ya? Kemudian bila sebut tentang RNA, DNA ni adalah bab yang tingkatan 3 nanti kamu belajar lah detail. Tak adalah detail, maksudnya kamu belajar untuk faham lah apa maksud RNA, apa maksud DNA tu. Apa makanan yang menyumbang kepada fosforus? Keju, daging, telur, sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran ni penting lah kena makan. Ada setengah orang memang dia tak suka makan sayur. Cikgu pun ramai kawan yang tak suka makan sayur. Dia nasi putih tu kadang-kadang dia makan dengan lauk saja. Sayur tak ada, kuah pun tak ada. Dia memang kurus lah. Ada setengah orang semua dia makan. Macam cikgu ni semua makan. Orang kata apa, pantang nampak je. Kemudian ada apa lagi? Kepentingan dia membina tulang dan gigi yang kuat dan sihat, bentuk asid nukleik, RNA dan DNA. Kalau kekurangan dia, jadi bila kekurangan dia akan menyebabkan riket. Jadi riket ni selalunya menyebabkan tulang lah. Gigi rapuh ni, kamu makan sesuatu tiba prak, gigi tu patah, ataupun kamu terjatuh ke gigi patah. Sebab apa? Rapuh gigi tu. Ada kawan cikgu dia tergelincir dekat bilik air, gigi dia tu terkena pada lantai. Sakit, cikgu fikir sampai sekarang pun sakit. Patah gigi dia separuh. Dia kalau nak makan tu memang terseksa lah dia. Sebab apa? Sebab salur saraf dia tu dah dekat sangat dengan
makanan yang dia makan. Sekarang kita tengok pula kepada gizi seimbang. Gizi seimbang ni kamu boleh buka muka surat muka surat 53, ada gizi seimbang kan. Menarik buku teks kamu ni, warna-warni dia. Boleh baca lah. Cuti-cuti kan, tak ada buat apa tu, selain daripada pegang handset saja, boleh tengok gizi seimbang. Apa maksud gizi seimbang? Pemakanan mengandungi semua kelas makanan. Maksudnya bila kamu makan tu, semua kelas makanan ada. Kita ada 7 kelas makanan kan. Jadi maksudnya ke-7 kelas makanan tu ada. Tapi dimakan dalam kuantiti yang betul. Maksudnya ada benda yang banyak kita makan, perlu banyak, kita makanlah banyak. Ada perkara yang, ada kelas makanan yang sedikit saja kita dah ambil dah cukup, kita ambil sedikit sajalah. Jadi apa maksud gizi seimbang? Iaitu kita makan semua kelas makanan tu ada, dan pada waktu yang sama, pada kuantiti yang betul. Jangan kuantiti yang tak betul. Contohnya sayur tak ambil langsung. Jadi bila sayur tak ambil langsung, confirm tak ada pelawas, tak ada fiber kat situ. Jadi kamu akan ada bermasalah lah dalam sistem-sistem badan kamu. Sistem pencernaan terutamanya akan ada masalah. Sebab apa? Gizi kamu makan tu tak seimbang. Nutrien yang kamu ambil tu tak seimbang. Jadi kemudian kita tengok kepada faktor pengaruhi keperluan kalori. Kalori ni selalunya melibatkan tenaga lah. Tenaga. Jadi saiz badan. Jadi orang yang saiz badan besar, dia lebih banyak lah dia punya kalori diperlukan. Jadi kanak-kanak memerlukan lebih karbohidrat dan protein untuk tumbesaran dia. Kan, protein untuk bertumbuh, untuk bina sel-sel baru kan. Kemudian pekerjaan. Jadi pekerjaan petani, buruh, nelayan ni perlulah tenaga yang lebih. Jadi dia makan nasi banyak sikit lah berbanding dengan orang duduk kat pejabat. Jadi orang yang duduk kat pejabat duduk sepanjang hari, lepas tu tengok komputer kat depan kan. Jadi dia tak memerlukan karbohidrat yang banyak, tenaga yang banyak dia tak perlukan. Sebab apa? Sebab dia tak jalankan banyak aktiviti yang melibatkan pergerakan seperti petani, buruh dan nelayan. Kemudian selalunya jantina lelaki ni memerlukan lebih kalori lah berbanding perempuan. Sebab badan dia besar satu. Kemudian kadang kerja yang dilakukan tu pun lebih berat lah berbanding dengan perempuan. Bukan cikgu kata orang perempuan tak apa nak kerja sangat. Tak. Perempuan pun bekerja juga. Kadang-kadang dia lagi kerja banyak daripada lelaki kan. Tapi ini ikut biologi lah, ikut. Ada dalam buku teks ke? Sekejap cikgu tengok. Ada tak fakta ni dalam buku teks? Sebab cikgu ambil semua dalam buku teks. Ya, ada. Muka surat 54. Dia tulis itu, ada jantina kan. Secara umum, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Tapi tak semestinya lah. Kadang-kadang perempuan pun laku aktiviti lagi banyak daripada lelaki. Dia orang kemas rumah, masak nasi, pergi pasar beli barang apa semua. Orang lelaki buat apa? Tidur je kat rumah kan. Jadi ikutlah keadaan. Kalau kamu rasa kamu bekerja lebih daripada yang lelaki ada tu, makanlah lebih. Ikutlah terpulang lah. Ini ada dalam buku teks ya. Kemudian keadaan kesihatan. Jadi orang yang tak apa nak sihat, jadi dia memerlukan certain makanan-makanan tertentu nak membaik pulih dia punya kesihatan. Sebagai contoh, dia kena anemia, kurang darah merah. Jadi dia kena makanlah banyak sikit nutrien ataupun jenis makanan yang melibatkan mineral ferrum ni, besi ni. Jadi dalam makanan dia tu kena ada besi. Okey, untuk dia bantu tubuh badan dia hasil lebih banyak sel darah merah. Ikut keadaan dia. Kemudian iklim. Sejuk dia lebih makan. Sebab apa sejuk lebih makan? Supaya dia dapat bina lemak-lemak tu dapat duduk dekat tisu adipos. Bila lemak banyak, jadi maksudnya dia akan kurang sikit rasa sejuk persekitaran tu berbanding dengan kurus kan. Kurus kalau sejuk ni kadang-kadang dia sangat sensitif dengan kesejukan, dengan suhu. Seterusnya kita pergi kepada nilai kalori makanan. Apa maksud nilai kalori makanan? Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap. Jadi maksudnya kamu cuba bakar roti. Kan roti kamu bakar. Jadi boleh bakar ya, roti tu ada minyak sebenarnya. Jadi bila ada minyak, lepas tu dia ada kalori. Jadi bila api yang keluar tu, berapa jumlah tenaga
berdasarkan api yang berapa banyak api itu keluar. Lebih kurang macam tu lah. Jadi api yang keluar tu dia boleh diwakilkan dengan jumlah tenaga daripada makanan tu. Jadi kalau lagi banyak tenaga dekat makanan tu, lagi besarlah api tu kalau nak ikutkan. Jadi suhu yang akan diubah oleh api tu semakin banyak lah. Dia kurang macam tu lah. Cikgu tak tahu lah kamu boleh faham ke tak. Tapi tak faham pun tak apalah. Nanti dekat sekolah kamu belajar juga yang ini kan. Ini sebagai ulang kaji kamu sebenarnya. Jadi unit tenaga kita ada kalori atau joule. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Ini ada dalam muka surat 55. Untuk rujukan lah muka surat 55. Ini tak ada apa sangat sebenarnya. Dia tak ada memerlukan kefahaman, tapi dia memerlukan ingatan. Kamu nak kena ingat benda-benda ni semua. Salah satunya kalau kamu tak nak ingat directly berdasarkan nota, kamu kena buat latihan banyak lah. Kemudian contoh lemak ada 37 kilojoule per gram. Jadi maksudnya 1 gram tu ada 37 kilojoule. Jadi karbohidrat pula dia ada 17 kilojoule per gram. 17 darab 2 apa ya? 34 kan? Maksudnya lemak tu ada 2 kali ganda tenaga berbanding dengan karbohidrat. Lemak ada 2 kali ganda tenaga berbanding karbohidrat. Okey, sekarang ni kita pergi pada piramid makanan. Piramid makanan ni patah balik muka surat 53. Cikgu macam tu lah dia. 53. Piramid makanan. Jadi, yang bawah ni maksudnya diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Semakin dia naik ke atas, kuantiti dia makin sedikit lah. Jadi, tak perlu ambil banyak. Contoh kita pergi atas dulu. Atas dulu apa yang paling orang kata apa? Kita tak perlu ambil banyak. Ambil sikit-sikit sudah. Cukup dah sebenarnya. Iaitu lemak. Lemak tak perlu ambil banyak sebab kebanyakan tenaga yang kita dapat ni datangnya daripada karbohidrat. Sebab karbohidrat ni lagi mudah nak diproses lah, dipecahkan. Kemudian minyak. Kurang juga. Gula, garam sedikit. Bawah daripada situ kita ada ikan, ayam, daging. Dalam tu dia ada tulis. Dalam buku teks kamu ni ada tulis. Contohnya macam ikan. Jadi ikan satu sajian ikan sehari. Itu baguslah. Dapat makan ikan seekor sehari kan. Lepas tu kalau ayam pula, setengah ke 2 sajian ayam daging, telur sehari. Okey, ada kat dalam buku teks kamu tu. Kemudian susu pula dan produk ternusu, 1 ke 3 sajian sehari. Kemudian ada sayur, ada buah, ada nasi. Yang bawah ni adalah karbohidrat lah. Yang ini dia lebih kepada serat. Okey, serat. Iaitu buah-buahan, vitamin, serat. Sayur tu serat lah, fiber. Ataupun pelawas. Okey, dan naik ke atas semakin berkurang. Kemudian kepentingan jaga kesihatan. Ini ada dalam buku teks sebab tu cikgu sebut lah. Kepentingan jaga kesihatan, muka surat. Mana ya muka surat dia? Ni. Muka surat 58. Kamu kalau tengok buku teks tu, muka surat 58 ada kepentingan mengekalkan kesihatan. Dia masih dari dalam gizi seimbang lah. Sebab gizi seimbang ni melibatkan apa yang kamu makan setiap hari kan. Jadi, kalau kamu makan benda-benda yang tak sepatutnya dengan kadar yang berlebihan, ini akan kesan dia. Makan dalam keadaan yang berlebihan. Kesan dia akan menyebabkan kencing manis. Jadi, dekat rakyat Malaysia saja, berdasarkan Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2016, rakyat Malaysia ni 17.5 dia kena kencing manis, 17.5. Tekanan darah tinggi 30% tekanan darah tinggi, hipertensi lah. Paras kolesterol tinggi 47%, obesiti 17%, berat berlebihan 40%. Ini ada dalam buku teks muka surat 58. Jadi bila tengok tentang gizi seimbang ni, kita ada apa maksud gizi seimbang? Faktor pengaruhi keperluan kalori. Kemudian nilai kalori makanan tu apa maksud dia?
piramid makanan, iaitu makanan mana yang banyak kita akan ambil, makanan yang kurang kita kena ambil, dan kepentingan untuk kita jaga kesihatan berdasarkan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan tentang penyakit rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni dia menghidapi penyakit apa yang paling banyak? Kalau kamu tengok sini, kolesterol tinggi. Jadi kena kurangkanlah kolesterol tu. Maksudnya makanan-makanan rakyat Malaysia ni ada tinggi kolesterol. Tambah-tambah yang bergoreng ni selalunya tinggilah kolesterol. Sistem pencernaan manusia. Kalau nampak ada cikgu lukiskan sistem pencernaan manusia ni, nanti kita akan tengoklah struktur-struktur yang ada. Tapi terlebih dahulu, sistem pencernaan manusia ni terdiri daripada salur alimentari panjang dan berotot mula daripada mulut hinggalah ke dubur. Jadi bila sebut tentang sistem pencernaan manusia, dia adalah salur panjang. Okay, saluran panjang daripada mulut kamu tu sampailah ke dubur. Lubang punggung tu lah anus. Salur alimentari ni terdiri daripada mulut, esophagus, perut, usus besar serta dubur. Kemudian ada juga organ lain yang terlibat dalam sistem pencernaan ni. Kita ada hati, pundi empedu, pankreas, organ-organ lain. Nanti kita akan tengok satu persatu lah apa fungsi semua organ-organ lain ni. Kemudian ada juga kelenjar liur, kelenjar gaster, kelenjar usus. Dan sepanjang kita pergi daripada mulut sampailah ke dubur tu, kita akan jumpalah setiap bahagian-bahagian ni, iaitu salur alimentari, organ-organ lain yang terlibat dengan pencernaan, kelenjar-kelenjar yang terlibat dengan sistem pencernaan. Sebelum kita pergi mendalam kepada sistem pencernaan manusia ni, kita kena biasakan dulu tentang struktur dia dulu. Jadi struktur organ-organ yang terlibat dengan sistem pencernaan manusia. Kamu boleh buka muka surat, kalau buku teks lah, muka surat 60 ya. Cikgu dengan cikgu ni pun cikgu nak ajar kamu, cikgu guna buku teks jugalah kat depan ni. Jadi maksudnya kita selari kita punya ilmu tu dengan buku teks. Jadi muka surat 60, kita tengok dulu struktur yang ada, iaitu ke surat 60 dia sistem pencernaan. 61 ni ada gambar orang tu kan. Tak adalah bagus sangat cikgu lukis, taklah secantik buku teks tu, tapi boleh lah. Jadi kita labelkan, kita ada mulut. Sini kita ada mulut. Besar sangat ni. Kita kecilkan sikit. Sini kot. Mulut. Selepas mulut ni, dalam mulut ni ada lidah. Yang warna merah tu mulut lah, salur mulut. Okey, contohnya kat sini adalah rongga mulut. Mulut. Kat atas ni dengan kat bawah ni ada gigi. Boleh ya? Jadi rongga, hidung lah, hidung kan. Di belakang tu ada faring. Tak ada lah dalam kamu punya ni. Tak apalah, cikgu tulis bila. Okey, faring. Lepas tu di bawah dia ada esophagus. Okey, esophagus. Kemudian dia akan lalu sebenarnya, lalu masuk ke sini, iaitu perut. Sini ada hati. Okey, hati manusia. Di dalam hati ni ada pundi empedu. Okey. Kemudian dia ada salur empedu. Kemudian di struktur yang ini, struktur ni yang saya besarkan kawasan tu, dia ada duodenum. Jadi duodenum ni usus kecil ya. Adalah bahagian pertama bagi usus kecil. Kemudian kita ada pankreas. Okey, pankreas. Kemudian masuk ke usus kecil. Yang ni kita ada usus besar. Di sini ada rectum. Lubang ni kita ada anus. Ni punggung lah. Okey. Jadi ini adalah struktur-struktur yang kamu nak kena ingat. Dia panggil sebagai dubur.
bolehlah dubur ya dalam buku teks ni. Ini adalah struktur yang kamu nak kena ingat. Jadi cikgu harap kamu boleh ingatkanlah nama-nama bahagi saluran sistem pencernaan ni. Cikgu nak mula dengan mulut lah, sebab dekat dalam buku teks pun dia mulut juga. Jadi di dalam mulut ni dia ada gigi. Ni mulut. Gigi ni ada gigi depan. Gigi depan ni akan potong makanan. Jadi maksudnya makanan tu akan masuk ke dalam mulut, akan dipotong di gigi depan. Kemudian dia akan ditolak makanan tu ke tengah, ke lidah kamu, atas lidah. Jadi ada lidah. Okay, lidah ni kemudian akan tolak makanan tu ke gigi geraham. Jadi gigi geraham ni akan hancurkan makanan tu, sebab apa, dia agak tidak rata kan. Kemudian dia ada bahagian atas dan bahagian bawah. Hasil daripada kunyahan tu dia akan pecahkan makanan tu secara fizikal. Jadi itu ada pencernaan secara fizikal. Kemudian lidah pula akan bantu lagi untuk gaulkan makanan tu dengan air liur. Air liur ni dirembeskan oleh kelenjar air liur. Dalam kelenjar air liur dirembeskan air liur. Air liur tu ada air, ada enzim amilase. Jadi dekat situ kita ada enzim amilase. Jadi enzim amilase ni akan akan pecahkan iaitu kanji kepada maltosa. Jadi ini akan berlaku di mulut lah. Makanan waktu tu apabila habis settle, dia akan membentuk bolus. Makanan sekarang ni akan membentuk bolus. Jadi bolus ni akan masuk ke dalam esophagus. Sini mulut kan. Sini mulut. Kemudian kita ada esophagus. Ini esophagus. Esophagus. Jadi makanan dalam bentuk bulat-bulat iaitu dipanggil sebagai bolus. Di esophagus akan berlaku apa? Peristalsis. Okey, kemudian makanan akan masuk ke perut. Jadi yang pertama mulut, yang kedua esophagus, yang ketiga adalah perut. Di sinilah. Sesuailah dengan buku teks kamu muka surat 62 ni. Di perut ni dia ada HCl, acid hydrochloric. Dia akan pastikan perut tu berada pH dia 1.5 hingga ke 2.5. pH dia sangat-sangat berasid. pH dia asid. Sebab apa pH dia berasid? Untuk pastikan tindakan protease tu dapat berjalan. Jadi kita ada yang kedua, enzim dia protease. Jadi protease ni kalau medium perut tu tak berasid, dia takkan boleh berfungsi. Jadi protease ni akan pecahkan protein kepada polipeptida. Jadi pecahkan protein kepada polipeptida. Di mana ni? Di perut. Kemudian makanan waktu ni dia dalam keadaan separa cecair. Makanan dalam bentuk separa cecair yang kita panggil sebagai kim. Jadi makanan akan masuk ke duodenum. Jadi makanan masuk ke duodenum. Jadi kita ada nombor 4. Duodenum. Jadi duodenum ni dia akan dapat hasil rembesan daripada pankreas. Jadi di sini kita ada pankreas. Pankreas, cikgu tukar warna apa yang mudah sikit. Coklat ya. Pankreas. Pankreas akan hasilkan beberapa dan akan masuk ke dalam duodenum. Nampak tak anak panah tu? Dia pergi ada 3 benda yang akan masuk ke dalam duodenum. Yang pertama adalah warna apa? Biru. LAP kan? LAP iaitu lipase amylase protease. Okey, itu yang berlaku. Jadi lipase tu akan cernakan apa? Kamu boleh buka muka surat 64. Jadi muka surat 64, lipase akan pecahkan lemak kepada asid lemak dan glycerol. Jadi
lemak, dipecahkan oleh lipase, asid lemak tambah gliserol. Yang ni molekul yang ringkas lah. Okey, molekul yang ringkas. Kemudian kita ada juga amilase. Amilase akan sama juga, pecahkan kanji kepada maltosa. Protease dia akan pecahkan jadi polipeptida kepada dipeptida. Jadi protease ni akan pecahkan polipeptida kepada dipeptida. Seterusnya dia akan pergi ke nombor 5. Nombor 5, cikgu warna merah lah. 5, kita ada usus kecil. Usus kecil. Jadi usus kecil ni akan rembeskan enzim. Jadi dia ada enzim-enzim yang dirembeskan oleh usus kecil. Contohnya dia ada dekat sini maltase, protease, apa lagi? Maltase dan protease sahaja yang dia tunjukkan kat sini. Kat dalam buku teks kamu ni lah. Okey, maltase dan protease. Jadi maltase ni akan pecahkan maltosa kepada glukosa. Kalau protease pula dia akan pecahkan dipeptida kepada amino acid, amino. Jadi ini adalah proses berdasarkan buku teks kamu. Yang cikgu ajar kamu tu yang sebelum ni, dia ada banyak sangat maklumat-maklumat tambahan yang mungkin kamu rasa penting, kamu nak fahamkan, tak ada masalah, boleh. Okey. Ini adalah yang berdasarkan buku teks. Sekarang ni kita ada penyerapan. Maksudnya dah habis pencernaan tu. Sekarang ni hasil-hasil pencernaan yang kita tengok tadi, kita ada sebagai contoh kita ada glukosa, kita ada asid amino, apa lagi ya? Ni asid lemak, gliserol. Ini semua adalah hasil-hasil daripada proses pencernaan molekul-molekul yang paling ringkas sekali yang kena masuk ke dalam salur darah untuk dihantar pergi ke seluruh tubuh badan. Jadi untuk dia masuk ke salur darah atau dia masuk ke tubuh badan kita daripada dalam usus tu sendiri, dia kena berlaku proses penyerapan. Okey, proses penyerapan. Sekali lagi, cikgu tebalkan dia, penyerapan. Jadi apa maksud penyerapan dalam ayat yang cikgu tulis ni? Molekul ringkas hasil pencernaan diserap di usus kecil. Jadi sekarang ni kita nak serap hasil pencernaan tu. Ada glukosa, ada asid amino, ada asid lemak, kita ada gliserol. Semua tu akan masuk ke dalam badan kita lah, masuk ke dalam badan kita, diserap daripada usus kecil. Jadi usus kecil ni dia panjang, pastilah panjang, berlipat-lipat, diliputi unjuran halus disebut vilus. Jadi kalau kamu tengok muka surat 66, jadi dia ada dekat gambar tengah-tengah tu bentuk vilus lah. Bentuk dia macam bentuk jari. Okey, dan cikgu pun ada lukis vilus ni. Yang ni vilus. Okey, vilus berlipat-lipat diliputi unjuran halus. Jadi kalau cikgu besar ni ada usus kecil ni, tak boleh nak besar lagi dah. Warna biru, dekat dalam ni ada vilus. Okey, dalam ni ada vilus. Tak tahulah kamu perasan nampak ke tak. Tak boleh nak besar dah. Dalam tu ada vilus. Vilus ada banyak lah. Jadi vilus ni adalah tempat di mana proses penyerapan tu berlaku. Vilus ni dinding dia, kalau kau tengok tu dalam tu dia ada tulis tahu, dinding vilus sangat nipis, iaitu setebal satu sel. Jadi dinding vilus tu dipanggil sebagai lapisan epithelium. Boleh ya, lapisan epithelium ni adalah dinding vilus. Dinding vilus, ketebalan dia satu sel. Dia adalah untuk serap nutrien. Cepatlah dia serap nutrien, sangat-sangat efisien. Sebab apa? Dia satu sel saja, dia tak tebal.
Jadi maksudnya dia senang, dia nak merentas masuk pergi ke dalam villus tu. Jadi dalam villus tu ada apa? Dalam villus ada jaringan kapilari. Dalam villus ada jaringan kapilari darah. Jadi untuk angkut hasil pencernaan. Jadi maksudnya kita ada apa tadi? Kita ada amino acid atau acid amino. Mana-mana lah ya cikgu, dia kadang tertukar bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni susah lah. Acid amino. Kemudian kita ada glukosa, kita ada asid lemak, kita ada gliserol. Jadi ini adalah molekul-molekul yang paling ringkas. Dia nak kena masuk ke salur darah. Jadi dia kena merentas. Ni lapisan epitelium. Dinding villus ni dia kena merentas dinding villus. Sebab tu dia satu sel saja. Supaya nanti senang. Kalau dia banyak layer, satu dinding, satu lagi dinding, susah dia nak merentas nanti. Jadi benda tu akan memudahkan untuk semua yang ini akan masuk dengan mudahnya. Dia ada jaringan kapilari yang akan masuk nutrien-nutrien tu akan masuk ke jaringan kapilari darah ataupun dia akan masuk ke laktil. Jadi ada nutrien-nutrien seperti contohnya glukosa, amino acid akan masuk ke kapilari darah. Yang ini akan masuk ke kapilari darah. Kemudian dia orang akan berkumpul di vena. Jadi bila berkumpul di vena, dia akan hantar ke hati. Jadi dia pergi hantar ke hati. Tapi ada juga nutrien-nutrien ataupun molekul-molekul ringkas hasil pencernaan, dia tak masuk ke kapilari darah. Dia masuk ke laktil yang di tengah-tengah ni. Okay, dia masuk ke laktil. Jadi dia akan ada titisan asid lemak dan gliserol. Okey, titisan asid lemak. Kemudian dia akan masuk ke salur limfa. Jadi apabila dia masuk ke salur limfa, dia akan dibawa pergi ke jantung. Sebenarnya walaupun dia bawa pergi ke hati, yang ini hati, sebenarnya nanti bila di hati nanti ada juga teknik dia mana dia akan tetap dibawa pergi ke jantung sebab dia akan beredar dalam salur darah kita. Jadi sekali lagi ya, jadi penyerapan ni berlaku di mana? Berlaku di usus kecil. Dalam usus kecil tu ada jari-jari kecil tu, ada molekul-molekul, ada lapisan-lapisan berlipat yang dipanggil sebagai villus. Ini villus. Villus ni, lapisan dinding dia adalah satu sel. Dia sangat-sangat nipis lah sebab satu sel. Senang nutrien-nutrien, molekul-molekul ringkas hasil pencernaan yang ada di dalam usus kecil tu untuk merentas masuk ke kapilari darah. Okey, apa contohnya nutrien yang akan masuk ke dalam kapilari darah? Kita ada glukosa dan asid amino. Kemudian ada juga yang akan masuk ke dalam laktil. Jadi laktil ni contohnya yang masuk ke dalam laktil adalah asid lemak dan gliserol. Jadi yang laktil ni akan pergi ke sistem limfa, yang kapilari darah ni akan pergi ke hati. Boleh ya? Itu yang proses penyerapan berlaku. Sekarang ni kita pergi kepada asimilasi. Jadi asimilasi ni pada muka surat 68. Jadi asimilasi ni apa? Okey, kita tengok tadi, sistem peredaran darah manusia, terdiri daripada sistem peredaran darah dan sistem limfa. Maksudnya, dekat dalam badan kita ni, yang beredar, yang bergerak sekarang ni, ada dua sistem utama yang bergerak, iaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Jadi kedua-dua sistem ni adalah untuk angkut nutrien untuk proses asimilasi. Jadi kita nak faham apa itu proses asimilasi. Asimilasi ni adalah proses di mana nutrien-nutrien yang kita dah cernakan di usus kecil tu kita nak guna. Contoh kamu dah bekerja penat ni. Bekerja penat, sehari kamu kerja kamu dapat RM20. Sekarang ni dengan duit RM20 tu lah kamu nak belanja. Jadi lebih kurang macam tu lah asimilasi. Nak beli sesuatu, nak makan sesuatu. Okey, asimilasi. Jadi kita ada apa tadi? Kita ada asid
lemak, gliserol, glukosa dengan satu lagi apa? Asid lemak, gliserol, glukosa, amino asid. Asid amino. Cikgu selalu tertukar. Dia confuse sebab duk ajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni tertukar-tukar. Jangan kita nak guna yang ni. Yang ini yang ada dalam sistem peredaran darah ni nak guna. Jadi asid lemak dan gliserol ni jadi lemak lah. Jadi lemak dekat bawah tisu adipos. Lemak ni fungsi dia apa? Sebagai penebat haba. Jadi dia akan melindungi badan kita daripada kehilangan haba ataupun haba luar ni mempengaruhi badan kita. Lagi satu, lemak-lemak ni dia melindungi organ-organ dalaman. Sebagai contoh jantung, buah pinggang, dia akan lindungi organ dalaman daripada kerosakan lah. Daripada dinding-dinding luar dia tu rosak. Kemudian untuk glukosa digunakan oleh apa? Oleh sel. Sel nak guna glukosa untuk hasilkan tenaga. Jadi kita nak bergerak, contohnya otot kan, nak bergerak, nak mengecut. Kamu nak berjalan pergi ke tandas, nak pergi ke dapur. Jadi otot-otot tu kena mengecut. Jadi dia nak mengecut, dia kena ada tenaga. Tenaga tu nak dapat daripada mana? Glukosa yang dihantar. Kemudian kita ada asid lemak. Asid lemak juga asid amino. Apalah cikgu ni. Asid amino ni akan dihantar pergi ke sel. Jadi sel tu akan buatlah apa yang dia nak buat. Dia nak buat antibody ke, dia nak buat hormon ke, dia nak ada sel-sel yang baru ke. Jadi semua penggunaan molekul-molekul ringkas hasil daripada pencernaan ni dipanggil sebagai asimilasi. Jadi proses asimilasi berlaku di dalam sel. Nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks ataupun komponen struktur. Boleh ya? Jadi adalah glukosa, amino asid yang cikgu cerita tadi lah. Yang ni tak perlulah. Jadi dia nak tunjukkan di sini ni berlaku penyerapan. Kan? Berlaku penyerapan. Apa yang masuk ke dalam kapilari darah iaitu glukosa dan asid amino. Jadi dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke hati. Kemudian hati akan guna glukosa. Okey? Dan selain-lainnya lah. Itu kamu tak belajar sangat lah. Okay. Kemudian ada juga yang akan masuk ke dalam laktil. Okay. Kemudian kita masuk kepada proses penyah tinjaan. Jadi proses penyah tinjaan ni adalah proses pembentukan najis. Sekarang ni dah habis berlaku penyerapan. Dulu mula-mula dia pencernaan lah. Pencernaan. Kat usus kecil pun ada pencernaan ya. Lepas habis pencernaan, dia akan berlaku penyerapan di usus kecil, iaitu nutrien-nutrien yang molekul-molekul ringkas yang paling kecil sekali akan masuk ke dalam kapilari darah ataupun laktil. Jadi, makanan-makanan yang tak dicernakan tu, tak diserap nutrien-nutrien tu akan masuk ke dalam ni, sekem ni. Okey, masuk ke dalam usus besar. Jadi, apabila dia masuk ke usus besar, ni najis lah. Warna gelap lagi. Ni najis lah. Jadi najis-najis ni akan masuk. Dia dalam keadaan apa ya? Separa pepejal. Okey. Apabila berlaku penyerapan air. Sebab apa? Bila dia masuk ke dalam usus besar ni, dia akan bergerak. Akan berlaku peristalsis. Jadi najis tu akan bergerak sepanjang usus besar. Ataupun sepanjang kolon. Tapi yang ni dia panggil sebagai usus besar. Jadi kamu guna usus besar lah, jangan guna kolon. Ikut je buku teks. Usus besar. Sepanjang usus besar tu najis akan bergerak. Apabila najis bergerak, penyerapan air akan berlaku. Apa maksud penyerapan air? Air akan keluar. Ini najis, air akan keluar. Air akan keluar, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke salur darah. Okey, dia akan masuk ke salur darah. Jadi air akan bertambah di salur darah. Darah kita akan bawa air tu. Boleh ya? Dia serap air. Dia serap air dekat najis tu. Jadi najis tu daripada keadaan dia mungkin separa cecair ke, dalam keadaan dia bentuk cecair ke kan. Jadi sekarang ni dah hilang air, dia jadi separa pepejal. Dia jadi separa pepejal. Jadi sepanjang dia bergerak tu, dia semakin lama semakin ke arah pepejal lah.
Sebab tu dinasihatkan untuk ambil makan sayur. Sayur-sayuran ni dia akan mengekalkan air pada najis. Bila dia mengekalkan air pada najis, najis tu takkan jadi terlalu keras. Okey. Jadi maksudnya bila najis sampai ke rektum ni, sini pun ada terus berlaku penyerapan air. Air akan keluar. Jadi kalau kamu tak buang, kan, kamu tahan, tak berak-berak kan, najis tu air akan terus diserap oleh tubuh badan. Jadi bila dia terus serap oleh tubuh badan, lama kelamaan najis ni dia akan sekeras-keras batu. Dia keras lah. Sebab apa? Air dah hilang. Dan bila dia keras, kamu kena ingat permukaan najis tu dia kemungkinan dia akan kasar bila dia keras sebab dia hilang air. Jadi bila dia kasar, dia hilang air, bila kamu nak buang dia dah penuh ni. Bila kamu nak buang dia agak susah untuk dia lalu ke anus ni. Jadi bila dia susah nak lalu, kamu tekan dia lagi, kamu bagi tekanan, lama kelamaan boleh berlaku pendarahan. Dia akan keluar. Dia akan keluar tapi bersama dengan darah. Yang ini kita panggil sebagai buasir. Tapi kalau yang jenis susah nak keluar ni, dia sebab dia tak suka makan sayur, jadi setiap kali dia nak buang air besar mesti susah, tapi tak ada berlaku pendarahan. Itu kita panggil sebagai sembelit. Kalau tidak ada berlaku pendarahan, dia panggil sebagai sembelit. Dan kadang-kadang masalah ni sangat-sangat kritikal, di mana struktur dalam rektum ni terkeluar. Jadi maksudnya kalau ada punggung ni kan, punggung dalam ni ada silakan. Jadi dia susah nak keluar. Anus dekat dalam ni dia mungkin terkeluar daripada punggung. Sebab apa? Sebab kamu guna tenaga yang terlalu banyak sangat sehingga dia tarik bersama dengan rektum yang ada dalam tu. Jadi makanlah sayur ya. Setiap hari pastikan ada sayur kamu makan. Kalau makan dekat kedai-kedai makan pun ambillah sayur. Makan sekali dengan sayur, sebab sayur ni bagus dia akan mengekalkan air di dalam najis. Najis yang keluar tu akan agak-agak lembut lah. Jadi kalau nak pastikan najis kamu betul-betul dalam keadaan yang bagus untuk keluar, selalunya makan tembikai ataupun betik. Siapa makan tembikai betik ni, alhamdulillah lah, mesti najis dia tu senang nak keluar. Sekejap je kamu duduk kat bilik air tu, tak sampai 2 minit, 3 minit, habis dah semua keluar dekat dalam rektum tu. Sebab apa? Tembikai dengan betik ni memang sangat bagus. Dia pelawas. Dia melawaskan sistem penyah tinjaan ni. Penyah tinjaan ni untuk menghasilkan tinja ataupun najis. Boleh ya? Itu yang berlaku lah. Kamu kena ingat, di usus besar akan berlaku penyerapan air. Dekat usus besar juga ada tindak balas bakteria. Jadi bakteria-bakteria yang ada ni, dia akan bertindak balas dengan najis-najis tu. Dia akan ada proses sambung lagi, proses pencernaan. Jadi bakteria tu akan sambung untuk cernakan lagi makanan-makanan yang mungkin ada dekat najis tu. Jadi pada waktu yang sama, bakteria tu dapatlah makanan dia. Dan usus besar punya dinding itu boleh serap benda-benda nutrien-nutrien yang dia tak ambil. Contohnya ada vitamin, certain vitamin B dengan K, tak salah cikgu. Jadi tubuh badan dapat. Kamu kena ingat juga, hasil tindak balas bakteria akan hasilkan gas. Iaitu salah satu gas itu adalah gas metana. Jadi sebab itulah bila kamu kentut tu, sebenarnya dia ada gas metana yang flammable, mudah terbakar. Jadi gas kentut kamu tu sebenarnya mudah terbakar lah. Hasil tindak balas bakteria. Jadi ini adalah proses penyatinjaan. Cikgu harap kamu faham lah. Habis bab ni ya. Alhamdulillah.